Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Sabatul Aslamiyah binti Abdul Syukur dari kelas IT 201E akan membentangkan tentang kemah di syurga. Menurut ayat 15 dari surah Muhammad, situasi di syurga dan juga di neraka amatlah berbeza kerana di syurga penghuninya mendapat nikmat yang menimba ruah, manakala di neraka ahlinya sentiasa diseksa tanpa henti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemah syurga ini merupakan salah satu nikmat yang diberikan kepada penghuni syurga kelak. Di dalam tajuk ini, saya akan membentangkan tentang konsep, asal-usul, keistimewaan dan lain-lain bagi kemah di syurga. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, kemah merupakan tempat berteduh yang dibina daripada kanvas, disokong oleh tiang dan tali yang diikatkan kepada bancang. Apakah pandangan anda tentang kemah di syurga? Hal ini sangatlah berlainan kerana menurut hadis riwayat Muslim, kemah di syurga dibina daripada mutiara dan luasnya adalah sebanyak 60 mil. Hal ini menunjukkan bahawa kemah di syurga dan juga kemah di dunia amatlah kontra, dan penerangan yang diberikan oleh Rasulullah SAW tentang kemah di syurga amatlah megah dan mewah. Penerangan tentang kemah syurga mungkin akan mengubah pandangan anda terhadap kemah di syurga. Asal-usul kemah syurga tidaklah disebutkan secara jelas, namun apabila kita lihat hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menyebutkan bahawa ketika baginda berjalan di syurga, baginda melihat sebuah sungai di mana di kedua tepinya adalah kemah-kemah yang diperbuat daripada mutiara. Dapat kita lihat di sini bahawa kemah-kemah mutiara ini sama seperti hadis yang telah saya sebutkan sebelum ini, di mana kemah diperbuat daripada mutiara. Nabi melihat kemah-kemah mutiara ini ketika Isra' dan Mi'raj, kerana Nabi menyebut ketika baginda berjalan di syurga. Peristiwa ini berlaku pada peristiwa Isra' dan Mi'raj, bukan? Jadi kemah syurga ini dikatakan ditemui oleh baginda pada bulan Rajab tahun ke-10 kenabian. Bagi bahan binaan kemah ini pula, ia dibina daripada simen emas dan perak, sedangkan tanahnya dibuat daripada kasturi, dan disebut bahawa kemah ini dibina daripada mutiara kerana menurut penjelasan yang telah digunakan oleh Rasulullah SAW di dalam kedua-dua hadis yang telah saya sebutkan sebelum ini, ia lebih terkenal dengan gelaran kemah mutiara. Hal ini umum kepada bangunan yang ada di dalam syurga, dan kemah merupakan salah satu bangunan. Jadi boleh kita simpulkan bahawa bahan binaan yang digunakan untuk membuat kemah syurga ini juga sama seperti bangunan-bangunan lain. Ciri fizikal kemah yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW ialah bumbung kemah syurga adalah berbentuk separa bulat. Jadi apabila kita kaitkan dengan hadis sebelum ini, kemah itu dibuat daripada mutiara. Dapat kita bayangkan mutiara itu dibelah kepada dua dan separa bulat di atasnya adalah merupakan bumbung kemah syurga. Luas atau tinggi dari langit kemah itu adalah 60 mil. Terdapat perbalahan menentukan sama ada luas ataupun tinggi. Malah 60 mil itu juga dibahaskan sebagai ukuran yang tidak sama seperti 60 mil di dunia. Namun apabila kita lihat di penghujung hadis Rasulullah SAW, disebutkan bahawa apabila setiap mukmin itu berjalan, mereka tidak dapat melihat mukmin yang lainnya. Ini menunjukkan bahawa berkemungkinan 60 mil yang disebutkan itu ialah
merupakan keluasan, kerana keluasan yang sangat besar membuatkan apabila kita berada di satu hujung, kita tidak dapat melihat mukmin di penjuru yang lain kerana jarak yang terlalu jauh. Keistimewaan yang dapat saya lihat setelah saya mengkaji tentang khemah syurga ialah setiap khemah syurga bagi setiap mukmin adalah berlainan di antara satu sama lain. Hal ini tertakluk kepada perbezaan keluasan, darjat dan kelebihan yang setiap mukmin dapat di syurga kelak. Allah telah menyebutkan di dalam hadis Qudsi, aku telah mempersiapkan kepada hamba-Ku sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas di dalam benak manusia. Hadis riwayat Bukhari nombor 4779. Hal ini menunjukkan bahawa kita sebagai manusia amatlah terhad di dalam semua perkara. Kita tidak mampu menjelaskan keindahan nikmat syurga hatta membayangkannya. Keistimewaan khemah syurga yang lain pula tidak disebutkan, namun bidadari di dalam khemah syurga seperti bidadari yang melayan ahli syurga di kamar-kamar juga tidak disebutkan di dalam hadis-hadis yang telah saya kaji. Berkemungkinan hadis ini menunjukkan bahawa khemah itu sebagai tempat privasi kepada mukmin di syurga. Sekiranya ahli syurga ingin bidadari berada di khemah tersebut, tidak ada yang mustahil bagi mereka jika mendapat izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tahu kekuasaan Allah itu tidak terhad kepada apa-apa pun. Oleh itu, apa-apa saja yang diminta oleh mukmin di dalam syurga, jika diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkara itu akan terjadi. Oleh itu, khemah yang disebutkan di dalam syurga tidaklah sama dengan khemah yang kita gambarkan dan amatlah berbeza dengan khemah yang ada di dunia ini, yang kita selalunya menggunakan khemah tersebut sebagai tempat berlindung ketika kita pergi ke camp dan sebagainya. Tiada dalil yang jelas menunjukkan bahawa khemah di syurga mempunyai pelbagai jenis. Namun, khemah bagi setiap mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah berlainan. Hal ini mungkin dibezakan menurut darjat dan juga pangkat seseorang mukmin itu di dalam syurga kelak. Bagi fungsi khemah pula, menurut hadis Ibnu Adi, seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, adakah penghuni syurga itu tidur? Baginda menjawab bahawa tidur itu adalah saudara kematian dan penghuni syurga tidak tidur. Hal ini menjelaskan bahawa fungsi khemah syurga bukanlah sebagai tempat berehat ataupun tempat tidur, namun ia berfungsi sebagai persinggahan khas yang telah dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada penghuni syurga sebagai ganjaran yang setimpal kepada apa yang telah mereka lakukan di dunia. Tambahan pula, situasi di syurga amatlah tenang dan kehidupan mereka sentiasa menziarahi masing-masing dan bertanya khabar. Hal ini dikukuhkan lagi dengan surah At-Tur ayat 25 hingga 27. Digambarkan bahawa mereka berhadap antara satu sama lain dan sambil bertanya-tanya. Ayat ini menunjukkan bahawa situasi di dalam syurga, mereka sentiasa bertanya-tanya antara satu sama lain dan mereka sentiasa bertanya khabar. Setelah saya melakukan kajian terhadap tajuk ini, tidak ada dalil ataupun bukti yang jelas menunjukkan bahawa terdapat amalan yang khas untuk mendapatkan khemah di syurga ini. Namun seperti yang kita tahu, khemah ini berada di dalam syurga dan syarat utamanya mestilah memasuki syurga terlebih dahulu. Walaupun amalan seseorang itu terlampau banyak, untuk seseorang memasuki syurga hanyalah dengan rahmat Allah. Seperti hadis Rasulullah SAW,
Baginda menyebutkan bahawa tidak ada seorang pun di antara kalian yang akan diselamatkan oleh amal perbuatan. Manakala seorang lelaki bertanya, apakah engkau pun tidak, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, aku juga tidak, hanya Allah yang melimpahkan rahmatnya kepadaku. Akan tetapi kalian tetaplah berusaha beramal dan berkata yang benar. Hadis riwayat Muslim. Namun, walaupun jelas bahawa amalan kita tidak mampu membawa kita ke dalam syurga, tidaklah patut untuk kita tetap membelenggu diri di dalam kejahatan kerana tidak mengharapkan rahmat Allah. Seperti yang Rasulullah juga sebut di hujung hadis itu, tetaplah kalian berusaha beramal. Ini menunjukkan bahawa kita hendaklah sentiasa istiqamah dan berusaha dengan bersungguh-sungguh. Apabila seseorang itu beriman kepada kemah syurga, dia pasti akan merasa yakin akan nikmat dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Malah seseorang itu akan berusaha untuk menempah tempat di syurga dengan melakukan amal ibadah yang dicintai oleh Allah serta meninggalkan larangannya. Pengharapan untuk mendapatkan syurga Allah ini hendaklah seimbang dengan rasa takut, seperti sepasang sayap yang diperlukan untuk setiap Muslim berjaya di dunia dan akhirat. Lebih spesifik lagi, hal ini dikenali sebagai rasa takut yang diiringi dengan pengagungan sesuatu yang ditakuti. Disebut di dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat Bukhari, takutlah kalian dengan api neraka walaupun dengan sebelah buah kurma. Dan di dalam riwayat yang lain, wahai Aisyah, takutlah api neraka walaupun dengan sebelah kurma. Hal ini menunjukkan bahawa kita perlu mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan rasa takut dan juga beriman untuk mendapatkan ganjaran yang ada di syurga. Darjat takut yang paling minimum disebutkan sebagai wara', iaitu menahan diri daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ini, mukmin akan lebih tekun dan memilih fokus terhadap ganjaran di akhirat berbanding ganjaran di dunia yang bersifat sementara. Ilmu ini dapat dipupuk bagi setiap Muslim agar terdedah kepada semua masyarakat zaman sekarang yang lebih sibuk mengejar ganjaran di dunia. Perbandingan syurga dan neraka berkaitan kemah ini tidak dapatlah dilakukan secara jelas kerana tiadanya kemah di dalam neraka. Namun apabila disebutkan di dalam isi sebelumnya, fungsi kemah sebagai tempat berehat di dalam syurga. Jadi kita lihat kepada peralatan yang digunakan oleh penghuni neraka sebagai tempat rehat. Tikar tidur adalah digunakan oleh ahli neraka sebagai salah satu tempat berehat. Namun tikar tidur ini langsung tidak bertujuan untuk merehatkan, malah menyeksa. Tidaklah sama layanan ahli syurga dan ahli neraka. Seperti yang saya sebutkan di awal perbincangan ini, ahli syurga diberikan nikmat yang melimpah, manakala ahli neraka akan disiksa tanpa henti. Malahan seperti yang baru saya sebut, tikar yang sepatutnya yang dinamakan sebagai tempat berehat tidak berfungsi sebagai tempat berehat, malah menyeksa mereka. Dalam surah Al-Kahfi ayat 29 ada disebutkan, itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Dan tikar tidur itu merupakan tempat istirahat yang disebut jelek di dalam ayat Al-Quran tersebut. Maka tiadalah rehat bagi ahli golongan neraka ini. Kesimpulannya, tidak dinafikan bahawa mengejar syurga itu amatlah payah. Namun menurut surah Al-Baqarah
ayat 82, dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, merekalah ahli syurga, mereka kekal di dalamnya. Menurut ayat ini telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa syurga ini hanyalah didiami oleh orang yang beramal soleh dan beriman. Seiring dengan itu, teguhkanlah niat kita untuk mengejar syurga Allah dan berdoa untuk syurga Firdaus. Kesimpulannya, kemah syurga yang ada di syurga ini menjadi pembakar semangat para muslimin dan muslimat kepada diri yang lebih baik. Kemah di syurga ini juga tidak patutlah dipandang enteng kerana digelar sebagai kemah. Kerana seperti yang telah saya sebutkan di awal perbincangan, kemah di dunia tidaklah sama seperti kemah di syurga. Malahan kemah di syurga dibuat daripada mutiara yang jelas mewah berbanding kemah yang ada di dunia ini. Oleh itu, marilah sama-sama kita berusaha dan istiqamah dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi tugasan artikel pula, saya telah memilih Penyembahan Dewa Syurga Agama Baharu Kaum Cina di Malaysia dari Jurnal Terjemahan Alam dan Tamadun Melayu sebagai artikel pilihan saya. Artikel ini ditulis oleh Susan E. Ackerman dan Raymond Lee. Mereka merupakan tenaga pengajar di Universiti Malaya. Secara ringkasnya, artikel ini menceritakan tentang sejarah pembinaan sektor Bai Tiangung yang menyembah Dewa Syurga. Masyarakat Cina di Malaysia mempercayai akan kewujudan syurga jika mereka mengikut konsep Tian. Artikel ini kemudian disambung dengan latar belakang ketua agama iaitu Guan Tianming yang mempercayai bahawa dia merupakan utusan Tuhan apabila mendengar suara yang mengatakan bahawa dia adalah penyelamat makhluk yang tidak suci. Setelah itu, Guan Tianming mendirikan agama sendiri iaitu agama yang berpaksikan kepada penyembahan Dewa Syurga, dan ideologi agama Guan ialah dengan bermeditasi. Isu yang dibawa oleh penulis ialah memperkenalkan pembaca kepada agama baharu masyarakat Cina yang menyembah Dewa Syurga. Setelah sekian lama, agama itu dianggap lapuk di zaman kerana masyarakat dewasa ini lebih terpengaruh dengan gaya barat. Oleh itu, agama primitif ini tidak dianggap sebagai salah satu ancaman agama di antara masyarakat Cina. Namun, sektor ini ditolak oleh orang Thessalonika yang melakukan keganasan dengan menyerang secara fizikal apabila masyarakat Cina bertukar ajaran dewa ini kerana mereka menganggap bahawa jika mereka bertukar dari satu tempat ke satu tempat yang lain, mereka perlu juga menukar Tuhan mereka. Kemudian penulis menceritakan tentang penerimaan agama ini dalam masyarakat Cina. Masyarakat Cina mulai menerima agama ini apabila Guan telah melumpuhkan orang yang cuba untuk memusnahkan sektornya. Isu yang telah menarik perhatian saya sepanjang kajian ialah ideologi sektor baharu yang membincangkan soal syurga dan neraka. Ini menunjukkan terdapat syurga dan neraka yang turut dipercayai oleh agama lain selain agama Islam sebagai ganjaran atas perbuatan mereka di dunia ini. Namun, matlamat agama Bai Tiangung dan Islam berlainan dalam mendapatkan syurga. Malah cara untuk memasuki syurga juga berbeza. Bagi agama Bai Tiangung, mereka perlu bermeditasi bersama Guan untuk berkomunikasi dengan Dewa Syurga. Selain itu, isu peraturan agama yang tidak mempunyai tonggak dan bukti menarik perhatian saya kerana Guan sebagai ketua agama membuat keputusan secara keseluruhan dalam peraturan dan hukum bagi agama Bai Tiangung. Sebagai contoh, hubungan luar nikah dibolehkan, tetapi jika tidak disetujui oleh salah satu pihak, maka ia menjadi satu perkara yang terlarang. Hal ini menunjukkan bahawa agama Bai Tiangung mengutamakan nafsu manusia semata-mata, dan masyarakat Cina lebih banyak mengikuti agama ini kerana bagi mereka ia senang dan mereka menyukai akan
segala peraturan dan hukum yang lebih mengikut akan hawa nafsu. Kekuatan yang ditunjukkan oleh artikel ini adalah kemahiran penulis dalam menguraikan isu sosial politik. Hal ini dapat ditunjukkan apabila mereka menerangkan tentang bagaimana perubahan agama berlaku dalam kalangan masyarakat Cina ketika agama Bayi Tiangung mula diperkenalkan. Masyarakat Cina mulai yakin akan agama ini apabila Guan melumpuhkan pengantara roh yang telah mengancam sektanya. Ini menunjukkan bahawa golongan Cina terpengaruh secara terpaksa oleh kerana takut dilumpuhkan oleh Guan. Kelemahan artikel ini dapat dilihat apabila tiada bukti yang jelas akan sejarah Guan Tianming. Sebagai contoh, kes Guan hampir mati jika dia tidak mendengar bisikan suara yang ingin menyelamatkannya ketika bas yang dinaiki beliau hampir jatuh ke gaung. Sifat artikel di bahagian sejarah Guan Tianming pula agak menimbulkan rasa kurang percaya kerana peristiwa yang dialami oleh beliau hanyalah bayangan semata. Hal mistik seperti ini tidak mudah diterima oleh semua masyarakat kerana tidak dapat dilihat oleh panca indera, dan rasa curiga yang ada di dalam hati manusia akan sentiasa mempertanyakan dan memerlukan bukti untuk secara keseluruhannya mempercayai akan cerita tersebut. Kritikan dan ulasan saya terhadap artikel ini ialah sejarah agama Bayi Tiangung yang terlalu panjang sehingga isi yang ingin disampaikan kurang jelas. Ideologi agama Bayi Tiangung yang hanya berpaksi kepada aktiviti bermeditasi sepatutnya difokuskan secara lebih mendalam supaya pembaca dapat mengetahui apakah yang dilakukan oleh agama baharu di Malaysia ini dan bagaimana agama itu bergerak di dalam masyarakat. Isu yang memberi impak kepada saya ialah pengetahuan agama lain yang seakan-akan mirip dengan agama Islam, seperti percaya akan wujudnya syurga dan peristiwa ajaib sebagai tanda utusan Tuhan. Mereka mempercayai wujudnya syurga kerana agama ini berpaksikan kepada penyembahan dewa syurga. Peristiwa ajaib sebagai utusan Tuhan ini dapat dibuktikan apabila ketua agama Bayi Tiangung iaitu Guan Tianming mengatakan bahawa dia disium oleh malaikat yang berupa perempuan sebagai tanda dia ialah utusan Tuhan. Hal ini sedikit sebanyak menyerupai di mana malaikat bertemu Rasulullah dalam sejarah Islam. Namun, malaikat tidak menyerupai rupa wanita, malah lelaki. Maklumat baharu yang saya perolehi daripada artikel ini ialah kemampuan Guan untuk melumpuhkan sesiapa yang melawannya. Peristiwa tersebut disebut sebagai ihanah kepada manusia yang mengaku utusan Tuhan selepas Nabi Muhammad SAW dan berbentuk merosakkan seperti jika dia mahu memasinkan air yang tawar, air itu akan menjadi lebih tawar. Ihanah amatlah berlainan dengan mukjizat yang hanya dikurniakan kepada golongan Nabi sebagai bukti kenabian. Jelaslah bahawa peristiwa ajaib yang diceritakan oleh Guan itu adalah salah satu ihanah yang menunjukkan kekuasaan Allah dan kemukaannya kepada manusia yang mengaku Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Sebagai penambah ilmu, masyarakat Cina mempercayai bahawa mereka perlu untuk bertukar Tuhan apabila berpindah ke satu tempat yang baharu. Bagi mereka, Tuhan mereka tidak sempat untuk menolong mereka jika mereka berada terlalu jauh. Hal ini menunjukkan kelemahan Tuhan yang diagungkan oleh mereka. Berbeza dengan umat Islam, Allah tidak terhad kepada satu tempat kerana Allah tidak terikat dengan masa dan tempat. Pertolongan Allah sentiasa ada kepada umat yang meminta dan beramal. Kita tidak boleh membataskan Allah dengan apapun, termasuklah tempat di mana Allah berada. Menghadkan kekuasaan dewa mereka secara tidak langsung menunjukkan bahawa kepercayaan mereka terhadap Tuhan mereka amatlah rapuh.
Rumusan saya terhadap artikel ini ialah agama Baiti Agung yang menggunakan penyembahan terhadap Dewa Syurga sebagai tunggal utama adalah penyataan yang rapuh kerana Kuan hanya menitikkan soal bermeditasi untuk bertemu dengan Tuhan. Agama ini juga rapuh dari segala ideologi yang disampaikan. Dapat saya simpulkan bahawa agama ini popular di dalam kalangan masyarakat Cina kerana peraturan agamanya yang fleksibel dan mengikut hawa nafsu. Cadangan saya kepada artikel ini adalah dari sudut susunan rujukan. Penulis menggunakan Chicago format di dalam penulisan rujukannya. Namun kesemua rujukan itu tidak ditunjukkan di hujung halaman, namun dikumpulkan di hujung artikel, di mana pembaca perlu berulang kali ke atas dan ke bawah untuk memahami apa yang berlaku dalam artikel tersebut.